25 hari bulan, hari ini 26, 25 kemarin adalah setahun pandemik COVID-19 ini melanda negara kita, bermula last year 25 hari bulan, dan beberapa gelombang telah berlaku. Gelombang pertama mengambil masa 22 hari. Gelombang pertama daripada 25 hari bulan sampai 15 hari bulan 2, 2020. Dan lekuk ataupun curve gelombang pertama ini bukan saja dilandaikan tetapi flat, kosong. Selama 11 hari negara tidak ada kes baru. Sehingga gelombang kedua. Gelombang kedua bermula di akhir Februari, berakhir pada Julai. Gelombang kedua inilah dikala negara kita mengadakan PKP pada Mac 2020. Dan pada perkiraan saya, gelombang kedua juga kita berjaya melandai, dan pada satu ketika ia telah sampai kepada angka hanya seorang saja pesakit. Dan seorang tu adalah daripada import. Jadi kita anggap pada masa itu kita berjaya bukan saja landai tapi sampai juga angka kosong gelombang kedua. Tetapi bermula daripada awal Julai sehingga September, kes mula meningkat, tetapi kes itu average-nya, puratanya dalam 11 kes sehari. Sehingga sampai kepada 20 September. Sehingga sekarang. Kes melebihi daripada 25 kes bermula 20 September dan sehingga sekarang ini, sebagaimana yang kita maklum, 3,000, 4,000 sehari dalam negara kita. Datuk. Gelombang pertama, gelombang kedua, kita mampu untuk bukan saja landai, tetapi sampai kosong. Gelombang ketiga, Datuk, bukan saja tak boleh landai, bukan saja tak turun, tapi mencanak naik. Dan hari ini, sampai peringkat 3,000, 4,000 dengan kematian yang sangat tinggi. Dalam konteks ni Kedah, contohnya hari ini, kita telah ada lebih daripada 5,341 kes dengan 23 kematian. Pasal apa pada pandangan Datuk? Gelombang pertama, gelombang kedua boleh landai, gelombang ketiga ni tak boleh landai. Dan pasal apa dan apa yang perlu kerajaan buat untuk memastikan bahawa curve ini mampu landai? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, kesan daripada krisis ini sudah tentu krisis politik, krisis kesihatan, krisis ekonomi. Yang sekarang yang rakyat menerima masalah adalah kesan daripada ekonomi, kesan daripada keuangan. Dan kalau kita melihat rakan-rakan kita, contohnya Penang. Penang sekurang-kurangnya dia ada 7 bantuan, 7 skim bantuan. Selangor ada 20 lebih skim bantuan. Kedah ni kita tak nampak apa-apa, Datuk. Jadi kita mula dengan Datuk dengan 2 soalan tu. Sila, Datuk. Baik, terima kasih Datuk atas my moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mulakan dengan melihat bahawa masalah yang kita hadapi sekarang ini ialah masalah pertama sekali ialah ketegasan. Maknanya apabila kita mula-mula menghadapi pandemik ini pada peringkat awal, kita ada dalam kerangka pemikiran bagaimanakah membendung masalah ini. Dan semua orang bukan saja politician tetapi juga frontrunners yang lain, sama daripada medical team ataupun daripada security team, semua sekali jelas apa yang kita nak buat dan SOP dan sebagainya. Hinggalah kita melihat sampai peringkat gelombang kedua juga kita manage well. Now, saya melihat apabila kita sampai kepada Julai, lihat di situ kita tidak begitu melaksanakan apa juga yang kita telah rancang oleh kerana ada relaxation di situ. Sedangkan kalau kita tengok negeri-negeri lain, khususnya saya nak bawa negeri yang berjaya lah. Kalau Amerika dan Eropah itu negeri yang tidak berjaya.
Tetapi negeri yang berjaya, kita tengok macam New Zealand, macam Taiwan, malah even Australia dan China sendiri, maknanya mereka meletakkan once kita buat keputusan untuk mengambil tindakan, maka keputusan itu keputusan itu disambung. Maknanya dia tidak off and on. Once kita decide, kita buat. Jadi saya melihat kerana kalau kita tengok apa yang berlaku sekarang ni ialah tempat-tempat yang menjadi masalah ialah tempat-tempat yang penduduknya ramai. Macam kita tengok di Pulau Pinang contohnya, kita tengok di Selangor contohnya, malah kita tengok di Johor contohnya. Ini ialah tempat-tempat yang ramai berbanding dengan contohnya Kelantan ataupun tempat lain. Jadi sudah tentu pemikiran kita akan tertumpu kepada bagaimana manusia itu sendiri berinteraksi. Jadi bagi saya, contoh di Kedah, kalau dilihat seluruh daerah ini, Kuala Muda lah yang paling teruk sebab penduduknya lebih daripada 1,5 juta. Jadi sudah tentu dianya memerlukan treatment yang berbeza. Treatment yang berbeza dengan tempat yang lain yang mempunyai population yang kecil daripada contohnya di Kuala Muda. Nah, isu yang satu lagi yang saya nak bawa di sini ialah itu soal continuation kepada pemikiran yang saya lihat bahawa kita relax apabila kita rasakan gelombang pertama dan gelombang kedua itu reda. Isu yang lebih parah sekarang ni, pandemik satu hal. Tetapi dianya ada juga kaitan yang terus-menerus dengan isu ekonomi dan juga isu pendidikan serta politik. Jadi bagaimana dengan kita gagal untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat mungkin, rakyat kita ni law abiding citizen lah saya kata. Rakyat Malaysia ni memang law abiding citizen. You suruh buat apa pun kita akan ikut. Rakyat ikut. Rakyat di bandar ataupun rakyat di desa, dia akan ikut. You suruh dia pakai mask, dia pakai mask. You suruh dia jarakkan social distancing, dia akan social distancing. You suruh dia pakai SOP yang apa pun juga dia ikut. You lockdown dia sampai pukul 8 malam saja pun dia ikut. Maknanya kita mempunyai satu masyarakat yang amat ikut kepada arahan-arahan pemerintah. Tetapi isunya apabila dianya melarat sampai ke Julai dan sekarang ini dah setahun dah, dia masalah lain timbul. Apa dia? Contohnya masalah ekonomi. Apabila orang hilang pekerjaan, peniaga-peniaga terpaksa banyak yang gulung tikar, peniaga-peniaga kecil mempunyai masalah untuk niaga, dan urutan daripada itu pula anak-anak tak boleh pergi sekolah sebab kita sendiri pun dalam keadaan yang tak tahu nak buat apa sekarang ni. Sekejap kata buka sekolah, sekejap kata tutup, universiti kita kata sekejap okey, sekejap tak okey. Ini semua masalah yang kita lihat seolah-olah tidak ada perancangan yang jitu di antara Majlis Keselamatan MKN dengan kementerian-kementerian yang membuat keputusan dan juga announcement yang bercanggah. Jadi untuk itu sebagai first round ni, saya nak simpulkan begini, bahawa kerajaan tidak mempunyai satu plan yang jelas. Yang jelas untuk bukan saja diikuti oleh ahli politik, orang-orang yang buat keputusan khususnya eksekutif, tetapi juga orang di bawah ini yang melaksanakan petugas-petugas frontliners, sama ada dari kesihatan ataupun yang melaksanakan security-nya, pelaksananya, mereka juga mempunyai pandangan yang tidak jelas ataupun arahan yang tidak jelas. Akhirnya, apabila kerajaan pula umumkan darurat, feedback daripada pemimpin-pemimpin masyarakat terputus. Bila parlimen tidak bersidang, adun tidak boleh bersidang, dengan sendirinya ini akan lagi teruk menambahkan keadaan yang lebih teruk kerana tidak akan ada lagi feedback untuk memberi pandangan secara direct kepada eksekutif untuk melaksanakan. Itu pandangan awal saya. Terima kasih. Ada pandangan Datuk yang menyebut bahawa dari segi kementerian tu dah agak okey. Dari segi apa yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan tu agak okey. Cuma dari segi political will,
disebabkan oleh kerajaan duduk bala, duduk nak jaga kedudukan masing-masing sebab graf dia makin turun lah tu. Kalau curve pandemik ni dia naik, ni graf Muhyiddin dia makin turun. Sekarang ni turun sampai 109, bukan dia landai, turun lagi. Jadi duduk sibuk lah tu, berpolitik untuk menjaga kedudukan masing-masing sehingga apa juga cadangan-cadangan daripada Kementerian Kesihatan yang saya rasa kalau kita follow semua tu, juga pandangan-pandangan daripada doktor-doktor luar. Banyak saya rasa kalau kita follow tu, kita mampu untuk kontrol, tidak macam sekarang ni. Jadi ada pandangan tadi menyebut bahawa pasal depan ni duduk sibuk dengan politik, nak jaga kedudukan masing-masing. Jadi sebab itulah terabai, fokus hilang. Political will tak ada, bukan tak ada, kurang. Fokus hilang. Yang akhirnya kita tanggung, rakyat tanggung pada hari ini. Ada pandangan macam tu Datuk? Komen Datuk. Saya sangat sama setuju sebab itu kalau kita lihat pandangan daripada 45 orang profesional, doctors dan orang-orang yang pernah berada di tempat yang penting ini, yang melihatkan bahawa saya setuju yang pertama tidak ada political will kerana kita lihat bahawa untuk buat sesuatu yang ada keberanian, seperti yang saya rujukkan tadi, bagaimana Taiwan dan New Zealand buat, bahawa once you make that decision, you got to make that decision. Tapi sekarang ini, saya bagi contohnya di Kuala Muda, saya berada lanjutan kuasa bencana ini sekarang. Bagaimana OCPD komplain sendiri, kita sekat orang daripada masuk ke kawasan kita, dan untuk nak masuk keluar ni harus ada kebenaran. Tetapi harus ingat, MITI buat keluar surat, hampir semua ramai sektor-sektor yang boleh menyaga dan terus menyaga. Akhirnya orang yang duduk di Sungai Petani bekerja di Pulau Pinang, dan satu hari berapa puluh ribu orang yang bergerak keluar masuk. Saya difahamkan lebih kurang 25,000 kenderaan yang dikeluar masuk daripada Pulau Pinang dan ini maknanya MITI satu hal, MITI buat keluar surat, Kementerian Kesihatan satu hal, MKN satu hal, polis satu hal. Jadi tidak ada coordination. Akhirnya walaupun apa juga yang kita buat, kita namakanlah PKP bersyarat dan sebagainya, tetapi kalau tidak ada political will macam moderator kata tadi, saya setuju bahawa oleh kerana tidak ada kesatuan dan MKN itu sendiri fail, bagi saya fail. Malah saya difahamkan arahan-arahan yang dikeluarkan oleh MKN ini kadang-kadang arahan yang terlalu lambat. Sampai SOP terpaksa bertanya-tanya apa dia kat SOP. Sedangkan MKN kata we are working on it. Jadi nampaknya tidak ada penyelarasan di peringkat atas dan membawa pada masalah yang kita ada sekarang ini, rakyat di bawah suffer. Dan lebih suffer lagi ialah apabila orang-orang seperti kita yang duduk dalam adun ataupun dalam parlimen boleh berjumpa dan memberi nasihat kerana disebabkan oleh darurat yang telah pun disiarkan. Sepatutnya kita lah orang yang memberikan nasihat dan sebagainya, kerana eksekutif dia ada limitation dia. Yang pertama limitation maklumat tadi, yang kedua idea, yang tiga sekarang macam moderator kata tadi lah, dia lebih pentingkan rating dia dan kedudukan dia. Kalau dia ambil tindakan ini, apakah dia punya feedback ataupun apakah kesan yang akan didapat daripada bawah. Ini problem yang ada dan saya nampak jelas inilah di antara penyebab kepada apa yang sedang berlaku. Betul, kesan daripada kegagalan kerajaan mengawal krisis kesihatan COVID-19, kita melihat keyakinan orang ramai kepada negara kita juga hilang. Ini ditranslate dalam bentuk share market kita merudum, Datuk. Dan FDI, Datuk, yang turun bukan saja 40%, 50%, 68%. 2020 FDI berkurangan sebanyak 68%, jumlah yang masuk 2020 2.5 bilion USD. Itu saja. Dan kita melihat bagaimana pengangguran 800,000. Dan daripada Jabatan Perangkaan juga memberi angka kepada kita 600,000 kilang tutup. Kalau kilang ada 10 pekerja, dah 600,000. Kalau 20 orang pekerja, dah 1.2 juta. Dan KWSP,
yang dipohon oleh rakyat, Menteri Keuangan memberi maklum kepada kita ada 3.18 juta yang telah diluluskan. Jadi kalau campur semua tu Dato', lebih daripada 5 juta kesan yang terpaksa ditanggung oleh rakyat, kesan daripada kegagalan kerajaan mengawal krisis kesihatan tadi. Saya nak tanya Dato', Selangor ada pakej-pakej untuk membantu rakyat. Yalah, Selangor ni kaya. Penang juga ada pakej-pakej. Selangor 24 pakej. Penang ada 9 pakej. Kedah ni pakej apa Dato'? Yang kita duk dengar lah. Kerajaan nak bagi ni, kerajaan Kedah nak bagi apa kat rakyat ni? Sila Dato'. Saya patah balik yang isu utama tadi tentang bagaimana dengan berlakunya ketidakketentuan ini. Sudah tentu mana-mana pelabur pun, sebelum dia masuk ni tentu dia dah study keadaan. Keadaan yang pertama sekali, mana-mana pelabur pun akan melihat kepada stability, political stability. Sekiranya stability politik itu tidak menentu, bayangkan kalau saya nak invest $1 billion di Malaysia, dalam keadaan saya sendiri tidak sure sama ada polisi yang diumumkan hari ini akan berterusan kepada next 5 years. Saya tak tahu. Jadi saya tidak akan ambil risiko itu. Tentulah saya akan melihat negeri-negeri yang akan memberikan stability yang jauh lebih baik, kerana saya tidak mau berhadapan dengan masalah itu. Jadi saya lihat yang pertama sekali stability. Maknanya direct foreign investment tidak akan masuk. Kalau yang ada pun akan fikir 2 kali kerana political stability. Isu yang kedua ialah tentang lokal sendiri. Rakyat Malaysia yang ada duit. Rakyat Malaysia sendiri pun tak yakin yang kita akan selesai masalah politik kita ni untuk 2-3 tahun lagi. Jadi kalau saya sendiri ada duit, saya tidak akan simpan duit saya di Malaysia. Sudah tentu mereka juga akan keluarkan duit mereka, rakyat Malaysia, dan melabur di luar. Maknanya kita ada double S lah. Satu, orang tak mau masuk. Yang kedua, rakyat Malaysia yang ada duit sendiri nak keluar. Jadi apa yang tinggal pada kita? Yang tinggal kepada kita ialah apa SME. Dan SME lah yang paling teruk hari ini. Yang terkena teruk sekarang SME. Sebab masalah tadilah, masalah yang tidak ketentuan, kejap PKP, kejap PKP bersyarat dan sebagainya. Dan akhirnya, bantuan-bantuan yang kerajaan bagi tidak cukup. Ya? Khususnya sektor-sektor yang paling teruk sekali terjejas. Contohnya pelancongan dan beberapa sektor yang lain. Dan ini semua terjadi akibat terlalu panjang. It drag too long. Dan saya ingat kalau kita boleh jaga elok-elok seperti gelombang yang kedua dahulu, makna kita stay dengan apa juga syarat yang telah pun kita putuskan. Saya rasa rangkaian ini boleh selesai lah. Seperti saya ulangkan sekali lagi, seperti yang berlaku di New Zealand dan juga Taiwan. Baik, isu yang kedua tadi, yang moderator kata tadi, bahawa saya tidak nampak akan ada political will yang jitu. Akhirnya, oleh kerana tidak ada political will itu, maka rakyat akan terus dibendung dengan masalah ini, termasuklah bantuan-bantuan. Saya sendiri dalam mesyuarat dengan baru-baru ini dimaklumkan MB Selangor mengeluarkan satu bajet yang besar, bukan saja untuk memberikan bantuan makanan dan bakul makanan, tetapi juga telah bersedia untuk membeli vaksin. Bersedia lebih awal. Malah mereka order vaksin direct kepada manufacturer dan juga pharmaceutical company. Maknanya di samping federal beli, kerajaan negeri juga terus beli. Mereka takut federal punya ni lambat oleh sebab-sebab tertentu, maka kerajaan negeri ambil tindakan segera untuk pastikan vaksin ini diperolehi di Selangor dengan cepat. Bermaknanya di sini bukan saja bantuan bakul makanan, tetapi juga vaksin. Begitu juga dengan Pulau Pinang. Begitu juga Negeri Sembilan. Jadi kita ada tindakan yang saya lihat cukup pantas, kerana di situ keputusan yang kita buat itu amat pantas. Jadi saya tengok di Kedah ni, tak tahulah mungkin MB ada umumkan bincang dalam exco dan sebagainya, saya tak tahu. Tetapi sampai hari ini saya sebagai rakyat Kedah belum nampak lagi satu usaha
untuk yang pertama sekali memberi keyakinan. Saya orang Sungai Petani, saya duduk dalam kawasan Kuala Muda, saya tak nampak lagi usaha-usaha bagaimana membendung paling tidak kawasan yang paling teruk di Kedah ni, ialah di Kuala Muda ini, satu usaha yang luar biasa. Tak ada. So far tak ada lagi. Saya duduk dalam Jawatan tu, saya tahu. Malah kita minta wakil MKN tu sendiri pergi bawa isu ni kepada mesyuarat negeri supaya Kuala Muda ni mesti diberikan treatment yang amat berbeza. Sebab kalau tidak, dia akan merebak ke tempat lain. Tapi sampai hari ini tak ada lagi. Apatah lagi dengan bantuan makanan ataupun bantuan keuangan kepada peniaga-peniaga kecil yang saya tak nampak. Saya tak dengar lagi. Saya tak tahu sama ada telah pun buat keputusan, tetapi sebagai rakyat diri Kedah dan juga penduduk Sungai Petani, pemimpin di Sungai Petani, saya belum dengar apa-apa lagi yang diumumkan oleh Menteri Besar. Terima kasih Datuk Johari Abdul. Saya kira rakyat di luar sana mampu untuk memahami situasi yang sebenar yang berlaku dalam konteks negara dan negeri kita. Jadi saya berpindah kepada Datuk Fakhur Razi Zawawi untuk mengulas atas isu yang sama. Sila Datuk. Terima kasih Dr. Wabi, Dr. yang menjadi moderator pada malam ini. Saya hanya nak menyambung saja apa yang disebut oleh Yang Berhormat Datuk Johari. Dan juga saya harap rakyat di luar sana mengikuti secara langsung pada malam ini ataupun kemudian dapat melihat isu yang sedang kita bincang ni merupakan satu isu yang sangat serius yang sedang melanda negara kita, khususnya negeri Kedah. Kita sebagai pimpinan dan sebagai ahli politik, kita dah lalui setahun. COVID ni dah setahun dah, disebut oleh Datuk Dr. Ismail tadi, dah setahun. Sepatutnya kita tidak boleh lagi membuat program-program berbentuk ad hoc. Sekarang ni masih lagi dasar-dasar dan kita nak hadapi ni masih lagi tidak tentu. Kalau baru ni saya ambil contoh. Nak buktikan bahawa keadaan masih lagi tidak tentu hala tuju dia sebenarnya. Baru ni Menteri Industri MITI kata nak buka ekonomi kita. Kemudian Ketua Pengarah Kesihatan yang beri taklimat sebelum ini kata kita punya COVID ni akan lebih bahaya, dijangka akan lebih bahaya daripada masa hadapan. Kemudian disebabkan oleh tekanan politik, beliau mengatakan mungkin bulan 5 kita dapat turun kepada 2 digit. Saya pun tak faham sebab apa dia mengubah ada 7 statement. Itu juga baru ni Dewan Perniagaan Eropah yang ada di Malaysia buat surat keliling pada ahli dia supaya bersedia. Jadi kita lihat sekarang bahawa pimpinan kerajaan sebenarnya tidak mempunyai keupayaan untuk hadapi situasi yang ada sekarang. Ini dapat dilihat. Kalau di awal dulu mungkin rating Perdana Menteri agak naik kerana pada ketika itu banyak insentif-insentif diberi. Tetapi apabila kita masuk saja kepada gelombang kedua, gelombang ketiga dan PKP, sekarang ni PKP 2.0 pula kita masuk ni, nampak jelas sekarang ni apa sebenarnya tidak ada siapa boleh bagi jaminan sekarang kita sedang menuju kepada ke arah yang lebih baik. Bahkan kita lihat tentang vaccination, tentang untuk vaksin, ubat vaksin. Sebab apa? Negara jiran Indonesia sudah mula. Negara Singapura sudah mula, negara lain sudah mula dapat bekalan vaksin. Sedangkan kita baru nak dapat bulan 3, saya dipahamkan. Apa yang sedang dibuat persiapan oleh pemimpin negara? Pembuat dasar ni apa persiapan mereka? Sedangkan isu vaccination ini satu isu yang dianggap penting. Bahkan Presiden Amerika sebelum dia naik pada 20 hari bulan, dia dah letakkan satu sasaran dalam 100 hari 100 juta vaccination untuk rakyat Amerika. Sedangkan kita hingga sekarang masih lagi belum menentu kata kita boleh mula ke bulan 3. Bulan Mac ni, adakah kita dah boleh terima? Mana kata
Apakah selama ni kita tidak buat bekal, kita tidak buat pesanan ke, ataupun kita tidak ada duit untuk kita buat, kita terpaksa bagi advance dulu ke, kita tak faham apa yang sedang berlaku. Dan macam mana yang disebutkan tadi oleh YB Datuk Joe tadi, bahawa ada negara yang berjaya, dan negara yang berjaya itu kadang-kadang tu di segi sikap rakyat tak jauh beza dengan kita. Mereka seorang yang obedient, mereka boleh ikut arahan. Macam mana rakyat kita juga boleh ikut arahan. Kecuali tetapi apabila arahan itu diberi berbeza-beza, tidak jelas, maka akhirnya COVID ini dia masih lagi merebak. Kita tengok fokus tempat-tempat tu kita dah tahu, punca-punca merebak kita dah tahu setahun kita dah boleh kenal pasti sebab apa dia boleh merebak. Bagaimana nak boleh tangani. Sekarang ni untuk maklumat, dan kita pun sedia maklum, saya rasa kemudahan hospital rawatan kita sudah overwhelming, sudah berlaku limpahan. Sekarang sudah melebihi, hampir penuh. Dan mungkin setengah hospital tak boleh lagi terima pesakit. Saya ada keluarga yang terkena COVID ini, dah positif, tak dapat diberi rawatan, diminta duduk balik di rumah seperti kuarantin. Biasanya kuarantin saja boleh tinggal di rumah. Ini rawatan, terpaksa di rumah. Jadi kalau sudah sampai ke peringkat tu, dan juga kerajaan sekarang barulah mula nak minta bantuan daripada hospital swasta. Jadi kalau kita lihat senario cara kerajaan membuat keputusan ni, nampak macam mereka tidak bersedia membuat keputusan-keputusan yang bentuk ad hoc. Apabila mereka lihat COVID ini mencecah, naik dengan begitu mendadak, mereka sudah jadi macam hilang arah. Apakah tindakan-tindakan yang perlu dibuat? Itu perlu kepada satu pemikiran, dan kerajaan sebenarnya jangan kita rasa malu, dan hendaklah kita bersedia melihat negara-negara yang berjaya. Negara Singapura di antara negara yang berjaya, dan mereka dijadikan satu contoh di peringkat WHO. Begitu juga negara Taiwan contohnya. Even negara China sendiri pun kita lihat, saya tengok dia punya daripada rangkaian TV antarabangsa, bagaimana Wuhan tu sendiri pun sudah buka. Mereka sudah balik kepada normal, walaupun masih tidak 100%, masih ada. Di COVID ini tak habis. Tapi mereka sudah boleh mula buka ekonomi. Kalau kita kata Singapura tu negara kecil, tetapi negara China bagaimana? Negara besar. Mereka berlaku pertumbuhan ekonomi sekarang, bukan negatif. Berlaku pertumbuhan ekonomi. Jadi sekarang ni kita naklah sedia membuka minda, pimpinan naklah buka minda melihat bagaimana negara seperti New Zealand boleh berjaya, negara seperti Taiwan boleh kawal, China boleh kawal sekarang ni dengan menggunakan kaedah-kaedah mereka. Dan juga kita juga tidak boleh jadikan alasan kata COVID, ekonomi tidak boleh berkembang. Itu pun tak boleh. Sebab apa? Negara jiran yang Indonesia yang lebih teruk infection jangkitan COVID ini, tetapi mereka berlaku pertumbuhan. FDI mereka adalah meningkat. Banyak pihak suka melabur di negara Indonesia. Artinya ada faktor lain yang perlu dilihat. Sebagai contohnya, tak ada kena-mengena, tak ada semena-mena kita istihad darurat. Ini memberi satu negative effect ataupun kesan negatif kepada orang-orang lain. Kata kita bukan saja COVID, tetapi masalah politik nampaknya tak boleh nak diurus dengan baik. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, di segi kita malanglah di negeri Kedah ni. Sudahlah di peringkat pusat pun tidak ada insentif sangat seperti dahulu. Dulu memang banyak pihak memuji kerajaan pimpinan Tan Sri Mahyudin dengan insentif bagi wang kepada peniaga kecil, pada orang perseorangan. Tetapi untuk PKP 2.0, saya ingat tidak ada satu pengisytiharan, walaupun dia menyebut tentang 15 bilion, tetapi bantuan langsung terlalu terhad sebenarnya, tidak diberi seperti dahulu. Sedangkan
apa yang kita hadapi seperti dulu dan malangnya negeri Kedah, macam Wabi Datuk Jo kata tadi ni, setakat ni kerajaan di Kedah sebenarnya belum ada apa-apa bantuan yang, dan kita sebagai wakil rakyat ni ditanya oleh rakyat pada ketika ni ada apa-apa bantuan kah? Dan lebih-lebih lagi pelajar-pelajar sekolah sudah bermula dan mereka terpaksa belajar secara online. Dan tidak semua pelajar-pelajar keluarga mampu menyediakan peralatan untuk online, gadget, untuk internet. Bagaimana nak dibantu mereka ini? Ini sebenarnya di antara perkara yang perlu dilihat oleh kerajaan. Dan kalau boleh perbelanjaan yang tidak penting, yang pembangunan yang boleh ditangguh dulu, beri keutamaan kepada menyelesaikan isu COVID yang ada sekarang, yang kesusahan yang dihadapi oleh rakyat ini hendaklah diberi keutamaan dahulu untuk pada ketika ini. Itu pandangan saya, Datuk. Terima kasih. Okey, terima kasih Datuk. Saya nak tambah sikit je apa yang telah disebut oleh Datuk Fakhru Razi tadi. Situasi sekarang apabila kes dalam negara kita meningkat 3-4 ribu sehari, hari ini jumlah kes yang masih aktif sekitar 40,000 orang. Jadi 40,000 ni menjadikan fasiliti kesihatan kita telah tepu. Jadi kesan daripada itulah maka kementerian telah membuat keputusan untuk kes stage 1 dan 2 hendaklah dirawat di rumah. Dan Tan Sri DG turun ke Kedah 2 hari lepas untuk merasmikan pembukaan sebelah CAC. CAC ini adalah COVID Assessment Center. Jadi siapa-siapa yang positif tadi akan di-assess dulu untuk akhirnya assessment center ini akan decide. Okey, A kena kuarantin di rumah sahaja. Jadi inilah situasi yang Datuk sebut tadi, memang real, benar-benar berlaku dalam negara kita dan kes makin meningkat, 4,000 sehari, 4,000 sehari. Dan kalau ini bentuknya, kita pun tak tahu nak jadi macam mana. Kita punya frontliners pun dah exhausted. Inilah situasi dalam negara kita pada hari ini. Yang berhormat Tan Kok Yew, apa ulasan YB tentang discussion kita, topik berkait dengan krisis politik, kesihatan, ekonomi sebagaimana yang diulas oleh Datuk Fakhru Razi. Sila. Terima kasih Datuk Ismail, moderator kita dan semua datuk-datuk panel serta semua yang dalam Facebook Live ni. Salam sejahtera. Actually sebenarnya bila orang tanya saya, adakah jika PH masih lagi jadi kerajaan, bagaimana Pak PH tak tangani masalah ni? Tapi ingat seperti yang Datuk Dr. Ismail kata tadi, yang ni punca krisis politik dulu. Jika tak ada krisis politik, tak ada kerajaan terbuat atap, tak ada pengkirakan, maka dia tak ada berlaku pertukaran kerajaan di pusat, lepas tu pertukaran kerajaan di negeri-negeri di Kedah, Perak dan seterusnya. Yang paling penting adalah Sabah. Sabah memaksakan berlaku dia pihak yang Sabah. Dan ingat dalam beberapa hari kemudian, Menteri pun setuju kata antara faktor utama yang menyebabkan perombakan ataupun wave ketiga ini berpunca dari Sabah. Jadi jika tak itu, mungkin negara kita masih lagi akan diiktiraf oleh WHO seperti yang Datuk Fakhru cakap tadi. Saya ingat lagi dan bila kita awal-awal dulu memang kita diiktiraf antara negara yang terbaik. Tapi sekarang ni bila kita nampak peningkatan kes-kes sehingga jika tak salah saya sekarang lebih 180,000 kes, betul tak Dr. Ismail? 190,000 YB. Yang itu pun lebih kurang 15% daripada penduduk kita. Maksud tu jika 100 orang tu ada 5% orang akan kena, betul ya? Kita telah potong China lama dah YB. China masih sekitar 87,000. Kita dah kalau double lebih daripada double dah. YB. Jadi yang itu kalau yang kita hilang kawal tersebut, dan antara sebab tu ingat bukan saja political view, tapi sebenarnya masalah politik masih lagi masalah sama, kena fokus. Hilang fokus oleh kerajaan PN ni. Mereka lebih fokus untuk jaga diri sendiri,
jaga kepentingan sendiri, masih lagi nak bincang untuk kukuhkan sendiri tanpa tengok apa yang sebenarnya berlaku di bawah ini, kajian kesihatan. Jika adakah sesuai sekarang ni masa kita nak bincang pasal 35 juta digunakan untuk buat dewan, ataupun bebat 350 juta ini dibuat untuk hospital sementara ataupun berikan equipment supaya untuk bantu rakyat yang ini yang segera. Jika kita tak ada kita cukup equipment, boleh juga kita gunakan duit itu untuk beli komputer. Yang Datuk Fakul tadi, yang pendidikan, yang pembelajaran tahap bermula, anak-anak kita perlukan gadget-gadget tersebut. Yang ni duit-duit yang patut digunakan. Jadi kita nampak satu, bila PN yang ambil alih, mereka tak ada idea. Ingat masa kita bicara, kita di dalam sidang DUN untuk bincang bajet negeri Kedah ni. Bajet yang biasa. Bajet yang dulu dia, formula lulu, formula yang sama, nak digunakan untuk keadaan dua bahasa, adakah yang ini boleh jalan? Memang tak boleh. Yang tu kita Federal pun sama, YB. Ha? Federal sama juga? Sama. Ahli Parlimen tanya ada 7 lah, Federal sama juga kan. Jadi, kita tak nampak usaha untuk. Kenapa yang jadi gitu? Ada yang itu mentality. Mentality tak bersedia. Kita anggap COVID ni seperti biasa, lepas tu makan ubat batuk, habis settle, besok boleh kerja semula. Tak. Masa dulu apa saya cakap, kita kena bersedia, COVID ni kan bersama kita. Jadi kita kena adakan dasar baru, kita kena polisi baru, kita ada pendekatan baru untuk menyediakan kita, menyediakan rakyat untuk bersedia supaya kita bergerak atas norma baru, atas pendekatan baru di masa akan datang. Jadi isu dia sekarang ni, mentality mereka tak bersedia. Ataupun seperti Datuk Fakul kata, mereka memang tak mampu uruskan. Tapi adakah mereka bersedia untuk lepaskan kuasa tersebut balik ke profesional? Kita tak nampak ke Menteri Kesihatan keluar bagi satu statement pun pasal krisis kesihatan ni. Adakah dia masih lagi Menteri Kesihatan ataupun masih duduk di mana-mana, kita tak tahu, kita tak nampak. Kita hanya nampak mereka boleh bekerja atau bergerak beyond SOP. Rakyat patuh, Datuk Jo kata, rakyat kita patuh, dia nak pakai mask, kita pakai mask. Menteri tak perlu pakai mask. Mereka ada satu date yang standard yang berlainan. Jadi bagaimana pula mereka nak jadi contoh kepada kita supaya kita ikut? Rakyat biasa. Itu yang disebabkan jika kita berbanding, tadi rakyat 5%. Kita banding dengan menteri, beratusan tu. Lebih 15%. Betul tak Datuk Ismail? Ya. Kan? Jadi masa tu mereka tak jadi contoh. Adakah mereka ingat ni COVID ni biasa? Itu yang masalah tu yang berlaku. Jadi bila mental itu tak bersedia, maka krisis kesihatan ini akan bertambah. Ingat, sekarang ni masa kita selain pada yang dicakapkan oleh Datuk-Datuk sekalian, ingat kena tumpukan semua usaha kita atau letakkan duit yang kita ada formula ataupun kita ada contoh-contoh seperti yang Datuk Fakul tadi, China, New Zealand, negara-negara lain yang tak berjaya kurangkan dan sekarang boleh buka. Kenapa kita tak boleh buat? So, saya rasa yang ni yang penting. Itu political lockdown tu mungkin perlu. Sekarang kita nampak PKP sekarang ni, PKP 1 dan PKP 2 ni, PKP 2 ni seolah-olah MCO saja. Dia nak gerak mana pun tak ada masalah. Dulu ingat PKP 1 di Alostar saja. Di SP pun ingat berapa tembok nak dibinakan, jalan tinggal satu nak pergi. Tak boleh gerak langsung. Alostar semua tutup, Simpang Kuala tutup, situ tutup. Tapi kali ini apa yang berlaku? Dan ini sebab masuk ke komuniti kita. Masih lagi. Jadi yang tu bila itu tak ada sebabkan dikatakan ekonomi. Saya rasa okey. Di antara hidup dengan nyawa. Tu ya, tak tahu lah doktor pasal kesihatan tu nyawa. Pasal nak hidup tu, secara hidup tu hidup. Jadi secara hidup ni kita masih dan kerajaan patut tak tengok dari peruntukan yang boleh diberikan untuk pastikan kita dapat hidup okey. Bukan mewah, tak perlu mewah. Kita tak perlu ada projek 40 juta, kita tak 40 bilion, kita tak perlu ada projek yang 3 trilion. Tapi kira sekarang ni perlukan RM5 untuk makan nasi untuk satu hari, itu pun cukup. Jadi itu, tapi sekarang ni nyawa kita lagi penting. Jika kita nak dapat projek tengok yang 40 bilion tu,
Di masa akan datang, tu yang nyawa kita penting. Jadi bagaimana keadaan kena pastikan kita hidup. Jadi vaksin tu, kembali ke vaksin. Jika tak salah saya sebagai Dr. Fakul kata, ingat Presiden Indonesia suat cucuk kan? Betul ya, Dr. Ismail? Ya, ya. Presiden apa? Singapura pun, bukan presiden. Tu Prime Minister Singapura pun cucuk lah. Biden pun cucuk lah. Biden. Dia pun cucuk lah. Biden. Tapi tak tahu kita punya PM bila nak cucuk. Baru-baru ni, saya difahamkan mereka hanya cari sukarelawan untuk buat kajian vaksin 3,000 yang baru masuk. Betul tak? Betul. Vaksin tak sampai lagi, WB. Tak sampai. Tapi cari sukarelawan dulu. Itu yang kita baru nak cari sukarelawan. Tak tahu Datuk Jo nak jadi sukarelawan. Tak kan? 3,000 tu. Kena cari sukarelawan. Baru nak mula. Tak tahu bila tu vaksin sampai. Lepas tu sampai rakyat. Bila lagi? Itu yang masalah. Jadi kadang-kadang kita mungkin kena tumpu buat isu settle krisis kesihatan ini dulu. Dia sama juga. Ini kita anggap ini peperangan dunia ketiga. Kita kena settle peperangan ini dunia dulu. Biar dia settle semua dan kita fikirlah pembangunan semula ekonomi yang di mana. Kita nampak bila China dia settle isu bukan settle. At least bila dia kawal semua, dia loncat naik. Ekonomi yang loncat naik. Vietnam pun meloncat tinggi. Dan kita akan nampak sekarang lepas ni Indonesia seperti yang Datuk Fakul kata. Kenapa pula kita turun? Satu ialah bukan saja isu COVID itu bukan actually faktor utama, isu politik. Tapi itu, jika kita boleh kawal dengan bagus, saya rasa kita nak patah balik tak lama. Jadi yang penting masih lagi krisis kesihatan ni dan kita ada ramai doktor monitor kita ni memang pun pakar lah sebab masa itu ingat dia memang moderate cukup untuk ni tiap-tiap hari duduk hospital tengok balik. Tapi sekarang ni adakah doktor kita sama seperti yang tu? Kita tak nampak esko kita sebut pasal COVID, termasuk juga MD, dan kita tak nampak juga Menteri Kesihatan keluar statement pasal COVID. Jadi di mana arah tuju rakyat nak? Jadi rakyat sorry lah, kita kena jaga sendiri biar kita